Okay, orang-orang yang berdakwah ini, termasuk yang nak menyampaikan pelajaran cinta Allah ini, mereka ni ada fikiran tentang diri sendiri dan juga tentang orang lain. Mula-mula kita tengok apalah yang para pendakwah ni dia fikir terhadap diri dia sendiri. Yang pertama, para pendakwah ini nak bawa diri mereka sendiri daripada sekadar menjadi seorang Muslim kepada menjadi seorang mukmin. Naik makam dia tu. Kan dalam hadis Jibril ada 3 tingkatan atau 3 makam dalam ad-din ini. Yang pertama, Muslim, orang-orang Islam. Yang kedua, mukmin, orang-orang beriman. Yang ketiga, muhsin, orang-orang yang berihsan. Jadi, orang yang berdakwah ini, kalau untuk diri dia sendiri, sebenarnya dia nak bawa diri dia daripada Muslim naik sampai jadi mukmin. Sekiranya dia itu sudah mukmin, dia nak naik lagi diri dia, upgrade lagi sampai jadi muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Umumnya sebegitu. Itu fikiran seseorang pendakwah Islam kepada diri dia sendiri. Bagaimana pula fikiran pendakwah-pendakwah Islam ini kepada orang-orang lain? Yang pertama, para pendakwah ini nak usaha dan ikhtiar membawa orang-orang yang bukan Muslim agar jadi seorang Muslim. Itu dia punya misi dia. Yang kedua, para pendakwah juga berusaha dan berikhtiar untuk membawa orang-orang yang sudah sedia Muslim dah, tetapi naik sampai jadi mukmin. Yang ketiga, para pendakwah nak usaha dan ikhtiar membawa orang-orang yang sudah sampai ke peringkat mukmin agar naik lagi menjadi muhsin. Ini dia punya matlamat, dia punya cita-cita, dia punya mission. Inilah yang para pendakwah ataupun da'i mereka fikir, mereka nak buat dan mereka buat. Dari semasa ke semasa. Untuk diri mereka pun nak, untuk diri orang lain pun nak. Untuk diri dia sendiri, daripada Muslim dia nak jadi mukmin, daripada mukmin dia nak jadi muhsin. Kalau dakwah untuk orang lain, daripada bukan Muslim nak jadi Muslim, daripada Muslim nak jadi mukmin, daripada mukmin nak jadi muhsin. Semua pihak pun umumnya buat ketiga-tiga jenis dakwah. Secara umumnya kita buat semualah. Cuma berbeza dari segi keutamaan sahaja. Ada pihak yang dia lebih utamakan yang nombor 1, iaitu dia lebih tumpu kepada nak jadikan orang-orang bukan Muslim agar jadi Muslim. Dia lebih tumpu ke situ. Ada pihak yang lebih tumpukan pada yang nombor 2. Maksudnya, orang-orang yang sudah sedia Muslim ni, mereka nak upgradekan jadi mukmin. Ada pihak yang lebih utamakan yang nombor 3. Orang-orang yang dah mukmin nak dibawa agar mereka ni jadi muhsin. Ada pihak yang utamakan nombor 1 dan 2 sahaja. Ada pihak yang utamakan nombor 2 dan 3 sahaja. Ada pihak yang utamakan ketiga-tiganya sekaligus. Tetapi ini sangat jarang dapat. Sebab susah nak diseimbangkan dengan kekangan-kekangan kita. Biasanya kita ada keutamaan. Dakwah kita tu ke mana? Dia tak boleh nak semua sekali tu. Tak sempat. Ada pihak yang dia buat salah satu dan tinggalkan 2. Ada pihak yang dia buat 2 dan tinggalkan 1. Macam itulah lebih kurang. Jadi bagi pihak-pihak yang faham akan kedudukan hal ini dan mereka tidak punya kepentingan-kepentingan peribadi, sudah tentulah akan datang kesejahteraan antara sesama pendakwah. Mereka tidak akan saling bertentangan, tidak akan saling bermusuhan dan tidak akan saling berlawanan. Sebab masing-masing faham, orang ini keutamaan dia nak bawa orang begini kepada begini. Pihak sana pula keutamaan dakwah dia begini-begini. Pihak sinun pula keutamaan dakwah dia begitu-begitu. Jadi tak ada masalah. Tetapi masalah akan muncul
apabila kita nak orang lain pun pakat buat macam yang kita buat. Macam di mana keutamaan kita tu, kalau boleh kita nak semua orang buat macam yang kita, situ akan timbul masalah. Bagi orang-orang yang faham, tidak akan saling salah menyalah, tidak akan kutuk mengutuk, dan tidak akan hentam menghentam. Tetapi masalah selalu timbul apabila ada sifat mazmumah. Dia tak mahu meraihkan usaha-usaha orang lain, tetapi dia nak pihak lain raihkan usaha dia. Apa yang dia buat, kamu semua kena sokong, kena ikut, kena bantu. Tapi apa yang orang lain buat, dia tak mahu. Dia nak dia buat, orang lain bagi sokongan. Pihak lain buat, dia tak mahu bagi sokongan. Ada sifat macam itu. Ini sifat mazmumah. Bagi orang-orang atau pihak-pihak yang faham, mereka tidak akan saling mengakui sebagai yang terbaik. Dia tak akan angkat diri dia sebagai yang terbetul, yang terbesar, yang terhebat, yang terkuat, yang tersunnah. Apatah lagi kalau untuk mengakui hanya pihak dia sahajalah yang betul, dia sahajalah yang besar, dialah sahaja yang kuat, yang hebat, yang sunnah dan sebagainya. Masalah akan wujud apabila ada pihak-pihak atau individu-individu yang merasakan dia terbaik, dia tersunnah, dia yang baik, yang lain tak baik, dia yang sunnah, yang lain tak sunnah, akan timbul masalah. Jadi, yang mana dakwah ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, ahli tarikat dan sebagainya, secara umumnya semualah. Semua jenis dakwah tu buat belaka. Tetapi dari segi kekhususan atau dari segi keutamaan dakwah mereka ini, mereka nak bawa dan bantu orang-orang Muslim dan orang-orang mukmin agar mencapai kedudukan muhsin. Ini keutamaan dakwah bagi kaum tasawuf, sufi, tarikhah dan yang seumpama dengannya. Jadi kita kena ada pengkhususan. Mengapa kena ada keutamaan? Walaupun ketiga-tiganya kita lakukan. Kita nak dakwah orang kepada al-Islam pun kita buat. Nak dakwah orang kepada al-iman kita buat. Nak dakwah orang kepada al-ihsan kita buat. Dan satu lagi al-sa'ah. Itu bicara lain dalam pengajian zaman akhir kita buat. Sebab dalam hadis Jibril dia ada 4 perkara ini. Ini tungku agama. Tapi dalam pengajian kita ini, kita nak cerita yang 3 itu dulu. Jadi kena ada keutamaan, kena ada pengkhususan. Pertama, kerana keadaan seseorang itu berbeza mengikut keadaan dirinya, situasi dirinya dan juga persekitaran. Lain-lain. Ilmu kita lain-lain, pengalaman kita lain-lain, orang yang kita nak hadapi pun lain-lain. Disebabkan itu, dia mesti ada keutamaan lain-lain. Tak boleh nak sama semua. Yang kedua, kerana terhadnya kemampuan manusia untuk tumpukan ilmu, tumpukan tenaga, wang, masa terhadap ketiga-tiga cabang sekaligus. Sebab itu, dakwah tu berbeza-beza. Kumpulan pun berbeza-beza. Yang ketiga, kerana pengkhususan apabila dilakukan, dia akan mewujudkan kemahiran. Kalau semua nak tumpu 3-4 jenis cabang dakwah ni, lama-kelamaan semua cabang pun dia tak mahir. Tapi kalau ditumpu yang satu atau dua, dia akan ada kemahiran yang lebih. Biasanya begitu. Sebab itu, beberapa kali juga orang minta kepada kita agar mengaji Quran. Dari semasa ke semasa, ada aja orang minta. Nak ajar kanak-kanak pun ada, ajar orang dewasa pun ada. Ajar orang dewasa start daripada tak kenal huruf pun ada. Orang sanggup bayar, sanggup taja semua kan. Kita boleh mengajar, tapi orang yang mengajar ilmu-ilmu nak mengaji Quran ini ada dan ramai. Boleh kata setiap kawasan tu ada orang dia. Tapi orang yang nak mengajar ilmu ihsan, ilmu mahabbat, ilmu muhabbatin, ilmu mahabbah, ilmu cinta Allah ini, susah nak dapat.
Kadang-kadang dalam satu kawasan yang luas, melibat beberapa kampung, beberapa taman, satu-satu daerah, seorang saja. Jadi rugilah. Kalau yang seorang ini pun kita suruh dia mengaji Quran juga, dia rugi masa di situ. Sebab ilmu ihsan ini dia kena tumpuan juga, kena ada kajian, kena ada pengamalan, kena ada bertukar-tukar fikiran, banyak kerja. Jadi kalau dia mengajar itu akan rugi, bukan rugi dia saja, rugi kepada masyarakat jugalah. Sebab seminggu katalah dia mengajar 5-6 hari, 5-6 petang, mungkin beberapa belas jam. Kalau masa itu dia gunakan untuk dia belajar, untuk dia mengajar, untuk dia mengkaji, untuk dia beramal tentang al-ihsan tadi, itu lebih baik. Sebab sangat kurang orang yang nak bawa cerita tentang cinta Allah. Cinta Rasul ramai juga. Pelajaran hadis banyak. Pelajaran fiqh banyak. Pelajaran akidah banyak. Yang pasal al-ihsan, yang berkait dengan mahabbah dan yalah sekitar tasawuf ni lah, sangat kurang orang nak ajar. Jadi kita penuhi ruang-ruang yang lompong itu. Orang minta kita ajar fiqh dan kita pernah mengajar pun kitab-kitab fiqh. Orang minta mengajar di masjid, di surau. Tapi di setiap masjid surau itu pun biasanya dah ada 2-3 orang dah mengajar dalam sebulan. Orang yang mengajar cinta Allah ni tak ada. Lebih baiklah kita penuhkan bahagian itu. Kan?